Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Semua sihat? Waalaikumsalam. Sihat, Sihat. alhamdulillah. Sihat. Sihat. Ya, alhamdulillah. Yang dimuliakan doktor kita, doktor seterusnya, rakan-rakan sekelas, seterusnya pelajar-pelajar daripada SMP Sains Pertanian, SMP ERT. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi dengan limpah dan kurnianya dapat juga kita bersama-sama pada malam ini untuk berkongsi maklumat, berkongsi idea, berkongsi ilmu di pada malam ini. Okey, saya Muhammad Saiful Azhar bin Muhammad Azhari, pelajar ISMP Sains Pertanian semester 5, mewakili kumpulan 3, ingin berkongsi maklumat ilmu kepada anda semua iaitu sistem tanpa tanah iaitu aquaponik. Okey, saudara Izzat, seterusnya lah. Okey, kat sini kita boleh tengok semua rakan-rakan contoh-contoh model aquaponik. Kat situ ada apa benda? Kita tengok ada ikan, ada tumbuhan, ada pokok. Dua benda ni adalah dua elemen yang sangat crucial, sangat penting di mana kedua-dua ni memainkan peranan yang sangat penting. Dia ada kaitan. Okey, terusnya. Okey, yang pertama sekali sebelum kita kenal dengan lebih lanjut, kita nak tahu pasal aquaponik ni, betul? So kita kena tahu apakah yang dimaksudkan dengan aquaponik. Okey, boleh tengok slide ni, dia cakap aquaponik merupakan teknologi pertanian yang menggabungkan aquaculture, aktiviti ternakan ikan dengan aktiviti hidroponik, menanam tanaman tanpa media tanah dalam satu pusingan air iaitu circulation. Maksudnya dua benda ni sangat penting. Untuk dapatkan aquaponik kita kena ada dua benda ni. Aquaponik kita kena ada aquaculture, aktiviti ternakan ikan, dan digabungkan dengan aktiviti hidroponik, menanam tanaman tanpa media tanah. Hidroponik telah diterangkan tadi oleh kumpulan yang kedua. So kami akan terangkan pasal aquaponik. Seterusnya. Okey, baiklah. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita kena pasti unsur-unsur penting ataupun benda yang penting yang berada di dalam sistem aquaponik. Yang pertama sekali mesti ada apa? Mesti ada ikan. Okey, fungsi ikan ataupun fungsi haiwan hidup seperti ikan ni adalah mengeluarkan sisa makanan yang mengandungi amonia dan kotoran bagi makanan. Seterusnya, yang kedua kita kena ada apa? Tanaman. Tanaman ni dia menyalurkan air dan oksigen yang bebas amonia yang diperlukan oleh ikan. Dan yang ketiga sekali adalah bakteria. Sebab apa kita kena ada bakteria di dalam sistem aquaponik ini? Sebab dia boleh menapis dan mengubah amonia menjadi nitrat dan zat yang berfungsi sebagai baja. Seterusnya. Okey, kita tengok dulu elemen yang penting di dalam sistem aquaponik ni, iaitu adalah ikan. Okey, apa fungsinya ikan? Sistem aquaponik ini akan menyalurkan air dari tangki hidupan akuatik yang bertoksik itu kepada tumbuhan dan ianya akan menyerap dan mendapatkan sepenuhnya zat nutrien yang dihasilkan daripada perkembuhan kehidupan akuatik itu. Okey, bermaksudnya dekat sini ikan ni penting. Sebab apa? Bila ikan adalah tumbuhan ataupun ikan adalah haiwan, maafkan saya, adalah haiwan yang akan makan dan berkumuh dan dia akan keluarkan tinja. Dalam bahasa sains adalah tinja, kalau dalam bahasa kasarnya adalah tahi. Okey, tinja ni berfungsi sebagai satu, boleh dijadikan sebagai umpama baja. Untuk apa? Untuk tumbuhan. So kita menggabungkan, kita mengambil manfaat daripada ikan yang berada di dalam air dan dia akan sistem circulation tadi, sistem peredaran air tadi tu akan membawa kita punya tinja ikan tadi tu monutrien kepada tumbuhan. So seterusnya slide sebelumnya. Okey, selepas itu secara semula jadi tanaman itu akan membekalkan semula air yang bersih dan bebas toksik bagi hidupan akuatik tersebut. So maksudnya ikan juga berfungsi untuk membersihkan air yang berada di dalam tangki tersebut. So ikan ni sangat berfungsi untuk sistem aquaponik. Itu adalah unsur penting yang pertama. Yang kedua seterusnya Saudara Izzat. Okey, yang kedua unsur penting di dalam aquaponik. Yang pertama, maafkan saya, ni masih lagi penjelasan pasal ikan. Okey, sebelum kita kena pasti ikan apa yang sesuai yang digunakan di dalam sistem aquaponik.
Yang pertama sekali, kita nak menghasilkan aquaponik adalah satu sistem di mana kita akan menjual, kita akan mendapatkan ikan-ikan yang hidup yang boleh dimakan, edible. So ikan yang kita akan digunakan adalah ikan air tawar ataupun invertebrata air tawar seperti ketam, air tawar, udang dan sebagainya. Tapi kalau kita nak juga tengok sistem aquaponik, kita boleh menggunakan ikan-ikan gantian sebagai ikan hiasan. Contohnya sebagai ikan hiasan, ikan gapi, ikan laga dan seumpama dengannya. So macam kat dalam gambar tu kita boleh tengok 3 jenis contoh ikan air tawar yang sesuai ataupun tumbuhan hidupan air tawar yang sesuai untuk digunakan dalam sistem aquaponik, iaitu ikan keli, ikan talapia dan juga udang. Okey, yang kedua, unsur penting yang penting dalam aquaponik adalah tanaman. Okey, tanaman adalah tumbuh dalam subsistem hidroponik di mana akarnya terendam dalam air yang kaya nutrisi yang berasal dari limbah kolam. Ini seterusnya akan membantu untuk menapis amonia yang merupakan racun bagi haiwan air ataupun ikan atau metabolisme yang sama dengannya. Akhirnya adalah air yang menjadi bersih dan kaya dengan oksigen dan dapat kembali ke dalam. Okey, dekat sini kita tengok tumbuhan sangat penting, crucial kerana kita nak menghasilkan dua jenis hasil. Kita nak aquaponik ni kita akan dapat dua benda. Yang pertama sekali adalah tumbuhan, tanaman, dan yang kedua adalah haiwan. So bila kita fokus dekat tanaman, kita kena memilih tanaman-tanaman yang bersesuaian dengan sistem aquaponik. Seterusnya, slide seterusnya. Okey, kita boleh tengok dekat sini, ini adalah sayuran berdaun dan sayuran berbuah yang sesuai kita gunakan untuk penanaman sistem aquaponik. Kita boleh tengok kita ada daun sup. Sebab apa? Daun sup ni adalah sayuran yang berdaun, bayam, sawi, kubis, kangkung dan timun. Okey, timun, tomato dan cili adalah sayuran-sayuran yang berbuah yang sesuai digunakan untuk sistem aquaponik. Seterusnya. Yang ketiga adalah bakteria. Bakteria tadi fungsi dia untuk apa? Menapis dan mengubah amonia menjadi nitrat dan zat yang berfungsi sebagai baja. Sebelum kita tanya kenapa bakteria penting di dalam sistem aquaponik. So kita ada dua jenis bakteria yang berada di dalam sistem aquaponik itu, iaitu Nitromonas dan juga Nitrobacter. Okey, Nitromonas ni apabila apabila ikan mengeluarkan tinja atau perkumuhan dia akan makan ataupun dia akan berkumuhkan benda tu, dia akan membantu proses untuk mengubah daripada amonia atau urea tadi kepada unsur nitrat. Tapi kita ada satu lagi bakteria, iaitu Nitrobacter. Dia akan mengubah daripada nitrat yang dihasilkan oleh Nitromonas, dan dia akan berubah pada bentuk nitrat. So seterusnya nitrat itu yang akan digunakan oleh tumbuhan untuk mendapatkan zat dan juga baja daripada ikan tadi. Dalam sistem aquaponik juga selalunya akar tanaman menjadi tempat hidup dan berkembangnya bakteria tersebut. Maksudnya dalam sistem aquaponik, bila kita tengok ada akar-akar yang berada di dalam sistem aquaponik tersebut, bakteria terletak di kawasan akar-akar tersebut. Kerana lazimnya tanaman dapat menyerap amonia dalam bentuk nitrat kerana ia lebih mudah untuk diserap dan digunakan untuk tanaman. Bermaksud tanaman tidak dapat direct sedut daripada amonia dan juga urea sebab dia mungkin terlalu tebal punya structure, dia punya bentuk je, yang menyebabkan dia tak boleh nak masuk ke dalam sistem akar tersebut. So dengan adanya bakteria ini, Nitromonas dan juga Nitrobacter, dia akan memudahkan proses untuk benda tu masuk dalam akar dan menghasilkan memberi zat ataupun nutrien kepada tumbuhan. Seterusnya. Okey, kat sini kita boleh tengok dua jenis bakteria yang saya sebutkan tadi, iaitu Nitrosomonas dan juga Nitrobacter. Okey, kita tengok pula apakah tujuan aquaponik. Yang pertama sekali, untuk mengekalkan kualiti air. Sebab apa? Ikan sentiasa berada di dalam tangki tersebut. So apabila kita letakkan dua jenis elemen itu, iaitu ikan dan juga tanaman itu akan membantu untuk membersihkan air tersebut. Ikan juga membantu untuk membersihkan proses air tersebut. Yang kedua adalah mengurangkan kadar amonia di dalam air. So yang tadi, apakah
daripada 3 tadi, elemen tadi, kita ada bakteria yang membantu untuk mengurangkan kadar amonia untuk diserap, menyerapkan ke dalam tanaman. Yang tiga adalah untuk menjimatkan ruang. Menjimatkan ruang ni penting ya. Satu fungsi aquaponik yang sangat penting kerana apa? Kita sangat menjimatkan ruang kerana kalau kita sebagai petani, sebagai farmer, apabila kita menjalankan dua aktiviti iaitu aquaculture dan juga tanaman hidroponik ataupun tanaman secara biasa, tanaman secara yang biasalah kan. Okey, so bila kita menggabungkan dua-dua elemen tersebut, kita akan dapat menjimatkan ruang yang sangat-sangat banyak. So apabila ruang-ruang tersebut kita boleh gunakan untuk mendapatkan lagi keuntungan yang lebih besar, seterusnya menjimatkan ruang. Yang paling penting sekali adalah dapat menghasilkan dua jenis makanan yang serentak. Saya dah mention tadi, apabila kita melakukan aktiviti aquaponik, kita dapat menghasilkan dua jenis makanan ataupun produk daripada sistem, iaitu sayuran dan juga ikan. Seterusnya. Jadi kita boleh lihat dekat slide reka bentuk sistem aquaponik. Kat situ ada yang menggunakan balang di tengah, reka hitam. Itu dekat atas tu ada sayuran, tanaman. Yang gambar kedua yang belah atas kanan tu kita boleh tengok lebih moden. Ada ikan di bawah dan sayuran di atas, sayuran berdaun. Dan yang ketiga kita boleh lihat orang-orang di dalam gambar tersebut mengangkat sayuran tersebut. Kita akan nampak akar-akar tersebut di mana tempat di mana bakteria terletak dan juga ikan-ikan di bawah tersebut. Seterusnya. Okey, yang pertama sekali model aquaponik iaitu sistem raft ataupun dikenali sebagai sistem rakit dalam bahasa Melayunya, sistem raft bahasa orang putihnya. Dia adalah merupakan tanaman yang diletakkan terus di permukaan air sehingga akar terendam dalam air. Okay, kita boleh tengok sistem raft. Kenapa dinamakan sistem raft? Sebab akar dia yang terapung. Kita nampak secara ringkas akar dia yang terapung. Dalam sini kita ada elemen, kita ada tanaman, kita juga ada tangki ikan, ada ikan. Kita menggunakan teknologi, kita ada punca elektrik dan juga pump udara. Sekejap saya akan kupaskan lebih lanjut beza sistem raft dengan sistem-sistem yang lain. Seterusnya. Okey, model aquaponik yang kedua adalah sistem EBB dan juga flow. Kita boleh lihat di sini kita still ada kedua-dua elemen penting tersebut iaitu kita ada tanaman dan kita juga ada ikan. Kita juga ada kolam ikan, kita juga ada medium. So, dikenali sebagai sistem pasang surut. Sebab apa kita panggil sistem raft ni sistem pasang surut? Sebab sistem ini berfungsi dengan menggunakan alat yang panggil loceng siphon. Alat ini mengalirkan air dari media penanaman apabila air sudah memenuhi penanaman, sudah memenuhi media penanaman. So bermaksud dia akan ada rotation di sebalik rotation daripada tanah ke air dan dia akan patah balik, circulation. Dia akan ada rotation dekat situ. So kat sini kita ada pompa atau ini dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Malaysia dipanggil pump. Okay. Dia sama prinsip dengan pelampung simbah ataupun kalau kita tengok yang ada dalam rumah kita iaitu flush jamban, kita tengok air akan penuh, lepas tu dia punya pump tu akan naik ke atas, dia akan stopkan pergerakan air tersebut. So bila dah cukup waktunya kita menggunakan, dia akan tukar balik circulation air. Seterusnya, yang ketiga adalah model aquaponik sistem NFT, nutrient film technique. Sistem ini dia seolah-olah sistem raft. Dia sama dengan sistem raft. Cuma akarnya lebih menyentuh lantai air yang mengalir. Dan sistem ni tak menggunakan media penanaman ataupun medium penanaman. Sistem NFT ni air mengalir dan tidak boleh bertakung kerana sentiasa mengalir dengan cepat. Kelebihan sistem ini adalah air yang digunakan untuk mengaliri tumbuhan adalah sedikit. Sebab apa? Airnya mengalir dan tidak bertakung. Seterusnya. Okey, semua nampak? Nampak. Okey, nampak. Okey, terima kasih. Okey, saya akan terangkan kelebihan dan kekurangan sistem aquaponik iaitu perbezaan dan kelebihan dan kelemahan setiap sistem yang saya terangkan tadi iaitu sistem raft, rakit, sistem EBB dan flow dan juga sistem NFT, nutrient film technique. Yang pertama sekali adalah sistem raft. Apakah kelebihan sistem raft ni? Sistem raft, akar tanaman boleh menyerap nutrien organik di dalam air secara terus.
maksudnya akar tanaman yang di dalam, yang terapung di atas air tu, dia boleh secara direct dia menyerap air. Tanaman tumbuh lebih cepat berbanding sistem yang lain. Yang ketiga, produktiviti sistem lebih tinggi dan digunakan secara meluas dalam projek aquaponik komersial. Yang kelemahan sistem RAF ni adalah terdedah oleh serangan bakteria pada akar tanaman kerana akar yang terendam di dalam air adalah sesuai untuk perkembangan bakteria patogenik yang menyebabkan akar mudah reput. So kelemahan dia adalah dia senang terdedah dengan bakteria di mana akar akan cepat reput. Yang kedua adalah sistem EBB dan flow. Kelebihan sistem EBB dan flow adalah dia menggunakan biofilter. Biofilter berlaku dalam media penanaman dan ini dapat mengurangkan kesukaran dalam mereka bentuk sistem aquaponik. Yang kedua, biji benih nursery boleh ditanam terus pada media penanaman. Dan yang ketiga, menggunakan media penanaman seperti batu kerikil, hidroton atau media penanaman yang sesuai. Kelemahan sistem EBB dan flow ni adalah menggunakan elektrik 24 jam untuk mengairi media tanaman. Perlu memberikan penekanan dalam penyelenggaraan loceng sifon kerana kegagalan pada loceng sifon akan menyebabkan air melimpah. Air di dalam kolam berkurangan dan ikan akan mati. So, sebab apabila kalau macam saya cakap tadi, apabila kita menggunakan sistem EBB dan flow, kita akan menggunakan teknik yang lebih kurang macam jamban punya flash tu kan. So apabila tidak ada sistem pump tersebut, bila tak ada sistem macam bola tersebut, bila dia tak sampai takat dia, air akan melimpah. Bila air akan melimpah, dia akan membanjiri kita punya medium, sekaligus akan menyebabkan kelemasan kepada kita punya akar tanah. So ikan pun akan mati sebab air terlampau melimpah. Dan dia akan mengotorkan air. Dan yang terakhir sekali adalah NFT, nutrient film teknik. Kelebihan NFT adalah air yang digunakan untuk mengairi tumbuhan adalah sangat sedikit. Dia sangat sedikit, so macam kita tak guna pembaziran air kita boleh jimat. Yang kedua, pump yang digunakan agak kecil, maksudnya kita dapat jimat space. Dan yang ketiga adalah produktiviti tidak setinggi sistem RAF tetapi cukup untuk memberikan hasil yang memuaskan. So macam untuk kalau kita menggunakan ruang yang kecil, kita menggunakan model yang kecil, sesuai lah untuk digunakan sistem NFT ini. Kelemahan sistem NFT adalah memerlukan penapis tambahan bagi menapis sebarang kekotoran masuk ke dalam tangki air. Yang kedua adalah penyemaian benih tidak boleh dilakukan secara terus pada sistem NFT ini. Maksudnya kita kena semai secara asing sebelum kita gabungkan ke dalam sistem NFT. Seterusnya. Okay, kita boleh lihat di dalam gambar rajah, kita boleh tengok ada 4 gambar dekat sini, reka bentuk sistem aquaponik. Yang pertama adalah reka bentuk RAF, kita boleh menggunakan akuarium, kita boleh lihat kat situ. Yang kedua adalah reka bentuk EBB dan flow. Maksudnya kita menggunakan medium di atas, ada beza ya, RAF dengan EBB dan flow. Yang ketiga adalah sistem NFT, dia sama lebih kurang macam sistem RAF tetapi air yang digunakan adalah sedikit dan air yang digunakan mengalir. Dan yang satu lagi adalah reka bentuk bertingkat sistem RAF. Sistem RAF juga boleh diubah suai untuk jadikan reka bentuk yang bertingkat. Seterusnya. Okey, saya akan jelaskan kepada anda semua perbezaan aquaponik dan juga hidroponik. Okey, saya mention hidroponik sebab dia menggabungkan hidroponik dan juga aquaculture. So saya akan ulang balik daripada kumpulan dua tadilah. Okay, perbezaan dia adalah aquaponik menggunakan tinja ikan sebagai penyelesaian nutrien. Tapi hidroponik dia menggunakan larutan baja dan nutrien perlu ditambah ke dalam air. Yang kedua, dia lebih murah. Hidroponik pula agak mahal dari segi pemberian baja yang nutrien. Maksudnya kita perlu beli dan kita perlu kurang kos untuk mendapatkan baja untuk menggunakan sistem hidroponik. Yang ketiga adalah perlukan bakteria bagi menukarkan bahan kimia dalam air ikan kepada nitrat. Untuk hidroponik, kita tak menggunakan sebarang bakteria untuk sistem hidroponik. Dan yang terakhir sekali perbezaannya adalah air perlu dikitar semula dari tangki air tanaman ke tangki air ikan. Untuk hidroponik, air perlu dikitar semula. Seterusnya. Okey, ini adalah kelebihan dan kekurangan aquaponik secara umum. Saya akan jelaskan kepada anda semua kelebihan dahulu, apakah kelebihan aquaponik.
Yang pertama sekali adalah aquaponik sangat efisien dalam penggunaan air. Maksudnya kita tidak ada sebarang pembaziran air dan kita boleh menjimatkan air dengan menggunakan sistem tadi, sistem NFT, kita menjimatkan air. So yang kedua adalah aquaponik boleh dilakukan dalam sistem tertutup yang memerlukan input luar yang sangat sedikit. Kita boleh letakkan tempat yang tertutup, semacam tak perlukan ruang yang sangat besar. Yang ketiga, aquaponik mampu menghasilkan sayur-sayuran dan protein haiwan yang berkualiti. Sebab apa? Kita still menggunakan baja, tapi kita menggunakan tumbuhan ikan-ikan ataupun haiwan yang berada di dalam air, mostly haiwan air tawar. Yang keempat adalah tidak memerlukan tanah untuk medium tanaman. Dan yang kelima ialah tidak ada limpahan racun perosak dan baja yang akan mencemarkan ekosistem tanah. Okey, saya akan jelaskan pula tentang kekurangan sistem aquaponik. Yang pertama ialah pengeluaran komersial secara besar-besaran boleh memakan belanja yang sangat besar. So maksudnya macam apabila kita melakukan sistem aquaponik ni, apabila kita membuat secara besar-besaran, kosnya agak tinggi untuk kita sebagai petani, kosnya agak tinggi. So macam kita buat secara bertingkat-tingkat untuk kita melakukan aktiviti aquaponik lah. Yang kedua, penggunaan tenaga untuk pam air, pencahayaan. So maksudnya kat sini kita tetap akan mengeluarkan kos tenaga untuk pam air dan seterusnya untuk umpama dengannya lah. Yang ketiga, komponen aquaculture memakan lebih banyak ruang untuk pembahagian tangki ikan. So macam ruang mungkin akan banyak dimakan sebab ikan memerlukan ruang, ikan pun memerlukan ruang. So macam apabila kita meletakkan, kita campur adukkan akar tanah dengan ikan di dalam satu bekas, so macam penggunaan ruang tu mungkin akan lebih kepada ikan. So macam dia tak sama balance lah kat situ. Yang keempat ialah kualiti air memerlukan pengujian dan pemantauan. Kualiti air memerlukan pengujian dan pemantauan yang kerap. Maksudnya kita kena sentiasa kerap uji kebersihan air tersebut. Kita perlu sentiasa tukar sebab kita nak kualiti air tu yang, bila kualiti air bagus, ia amat bagus, dia bagus kepada tumbuhan dan juga bagus kepada ikan yang berada di dalam tangki tersebut. Yang terakhir adalah perlu pengawasi ikan supaya tiada sebarang penyakit. Yang ini sangat penting. Sebab apa? Kalau kita kena sentiasa mengawasi, sebab bila kita tutup ikan tu, kita tak dapat tengok dia punya pergerakan ikan ni macam mana. So kita sentiasa kena buka tengok ikan tu macam mana, tengok buka, kita kena angkat tumbuhan-tumbuhan tersebut, kita kena tengok dalam bekas air tu ikan tu hidup ataupun tidak. Semua sebab benda tu sangat penting kerana apa? Kita nak menghasilkan produk yang berkualiti dengan sekaligus iaitu tumbuhan dan juga ikan. So kita kena kerap tengok supaya dua-duanya dalam keadaan yang sangat bersih, bagus dan optimum lah. Terusnya. Okay, barang-barang yang diperlukan untuk kita membuat sistem aquaponik adalah spine, bekas tanaman penting untuk tanaman, pipe PVC untuk pengaliran air, pam air, ini juga sangat penting untuk berada dalam bekas, batu udara, batu kerikil juga boleh, tangki ikan dan juga tiup udara. Seterusnya.
contoh video DIY ni. Kat situ kita boleh tengok tadi tu adalah satu contoh video di mana kita buat secara ringkas dan mudah untuk menjimatkan kita punya bajet. Sebab kita tujuan kita mengadakan aktiviti ini adalah kita nak membantu semua. Untuk kita maaf, okey, kita nak membantu semua petani untuk mendapatkan ilmu pengetahuan di mana pentingnya dua perkara ini. So daripada saya kumpulan 3 itu saja. Jika ada sebarang persoalan dan pertanyaan yang ingin dikemukakan, bolehlah bertanya kepada kami. Silakan. Saya ada soalan. Oh okey, tak apa. Aina dulu Aina. Saya tanya sedikit lah mengenai aquaponik ni. Kalau lah kan ikan tu mati dalam sistem tu, adakah menjejaskan tumbuhan yang kita tanam tu, Encik Saiful? Okey. Terima kasih. Terima kasih di atas soalan yang dikemukakan. Okey, jika ikan mati di dalam tangki tersebut, adakah dia akan menjejaskan? Bagi saya adalah menjejaskan. Sebab apa? Ikan tu dia menjadi satu bangkai. Bila bangkai dia akan menarik atau bakteria-bakteria ataupun benda-benda yang kotor lah. Ikan tu akan jadi kotor. So seeloknya saya cakap tadi, dia lah satu kelemahan sebab kita tak dapat tengok kesihatan ikan tersebut. So untuk mengurangkan kadar kekotoran air, untuk meningkatkan taraf kebersihan air, kita kena sentiasa cek kesihatan ikan-ikan tersebut. So kita kena kerap lah, itu je kelemahan dia. Kita kena sentiasa angkat pokok tersebut, cek kualiti dan juga kesihatan ikan-ikan yang berada di situ. Pokok mati ke apa dan sebab perbandingannya lah. Menjawab tak soalan saya, Cik Awina? Salah Cik Aina. Cik Aina, okey. Terima kasih Cik Aina di atas soalan. Sangat menjawab. Terima kasih Cik Saiful. Sangat jelas. Okey. Okey, saya nak tanya pula. Okey. Assalamualaikum Cik Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya untuk sistem tanaman yang contoh macam sistem raft tu kan, akar tu terendam dalam air yang ada ikan kan. Ikan makan tak akar tumbuhan tu? Kalau nak ikut kan, saya lupa nak mention dekat kelemahan tadi. Sebenarnya satu lagi kelemahan yang kita kena buat di dalam sistem aquaponik adalah kita kena sentiasa memberi makan kepada ikan. Sebab apa? Kalau kita tak beri makan kepada ikan, ikan akan lapar. So macam kebarangkalian untuk ikan makan akar tu adalah tinggi jugalah kalau kita tak bagi makan. So seeloknya apabila kita melakukan sistem aquaponik, kita kena sentiasa cek, macam saya cakap tadi, sentiasa cek kesihatan ikan, kena sentiasa cek ikan punya dia sihat atau tak, dia dah makan belum. So macam kita kena tengok, kita kena bagi makan, bagi kucing-kucing kita kena bagi makan kan. So bila ikan dah makan, kebarangkalian untuk akar tu disentuh ataupun diusik makan adalah kira macam lebih better lah. So seeloknya bagi makan kat ikan untuk mengelakkan akar pokok dimakan oleh ikan. Menjawab tak soalan saya? Menjawab. Terima kasih. Terima kasih Cik Elia. Ada apa-apa lagi soalan tak daripada yang kita punya para pendengar, ada tak soalan untuk yang dikemukakan kepada kami? Jangan malu, jangan segan. Kalau nak tanya, time inilah. Boleh, silakan. Okey, Muhammad Sahadir bin Idris. Antara span dan juga rock wool, yang mana lagi sesuai digunakan sebagai media? Okey, sebenarnya untuk rock wool juga kira macam boleh digunakan sebagai media, tapi kejap kita boleh tengok dekat sistem ABB dan flow. Sebab apa sistem ABB dan flow kita ada menggunakan medium berbanding dengan sistem NFT dan juga sistem raft. So macam apabila kita menggunakan sistem rock wool, dia boleh menggantikan span tu. So maksudnya yang lebih sesuai, saya lebih better pakai rock wool lah kot. Sebab rock wool tu dia ada satu ruang di mana untuk air mudah mengalir di dalam media tersebut. Menjawab tak soalan saya? Okey, terima kasih. Ada apa lagi tak soalan yang ingin dikemukakan oleh para pendengar dan juga rakan-rakan yang dimuliakan Allah sekalian?
5, 4, 3, 2, 1. Okey, jika tiada soalan yang ingin ditanya, baiklah saya akan saya akan memberikan kepada kita punya moderator iaitu saudara Khairul Fazil Iqmal. Terima kasih di atas semua kerana sudi mendengar session daripada kami. Terima kasih banyak-banyak. Yang baik datang daripada Allah SWT dan yang buruk juga datang daripada Allah tapi dilalui oleh saya sendiri. Okay, bismillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.